Assalamualaikum, saya Nur Aswarina binti Suhaimi akan menerangkan tentang tips berjumpa doktor gigi apabila gigi bayi baru tumbuh. Yang pertama ialah rancang untuk membuat pemeriksaan awal gigi anak anda dengan membuat lawatan awal ke klinik bersama anak anda supaya mereka biasa dengan suasana klinik. Ibu bapa boleh merancang untuk membawa anak anda ke klinik gigi untuk membuat pemeriksaan bermula gigi susunya tumbuh seawal umurnya 1 tahun. Seterusnya, yang kedua, ibu bapa perlu membawa anak anda untuk pemeriksaan gigi secara berkala, iaitu setiap 6 bulan untuk pemeriksaan gigi, dan ini mesti ditekankan bagi tujuan mengawal pembesaran dan perkembangan oral, mencegah penyakit gusi serta mengawal kendalian diri kanak-kanak. Oleh itu, jika terdapat sebarang kerosakan pada gigi anak anda, walaupun ia kecil, ia dapat dikesan dari awal dan ia dapat dirawat dengan segera. Selain itu, ibu bapa digalakkan untuk duduk bersama anak anda ketika berjumpa doktor gigi supaya anak anda berasa selesa dan tenang serta tidak takut. Akhir sekali, ibu bapa perlu memilih klinik yang sesuai untuk dikunjungi kerana persekitaran di klinik memainkan peranan penting bagi mendapatkan rawatan gigi untuk kanak-kanak. Ibu bapa juga perlu memilih untuk membawa anak anda berjumpa doktor gigi yang biasa merawat gigi mereka, kerana doktor gigi yang biasanya merawat gigi kanak-kanak akan memastikan kliniknya diubah menjadi mesra kepada kanak-kanak. Sekalian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Nama saya Mishalini, anak perempuan Hari Krishnan. Matrik nombor saya 32020026661. Okey, tips yang seterusnya ataupun tips yang kedua ialah berus gigi bayi sebaik saja gigi susu mula tumbuh. Ibu bapa boleh memberus gigi bayi walaupun pada ketika itu bayi hanya mempunyai sebatang gigi sahaja. Biasanya gigi pertama bayi tumbuh di usia 6 bulan. Tips yang kedua, boleh menggunakan berus gigi jenis sarung pada jari agar lebih mudah untuk menggosok gigi anaknya. Memberus gigi anaknya 2 kali sehari, terutamanya pada waktu pagi dan malam sebelum tidur. Isi yang ketiga adalah kerapkan seharusnya menukar berus gigi bayi mesti ditukar. Ia seharusnya ditukar secara berkala, kira-kira sebulan hingga 3 bulan. Sekiranya berus mulai mengembang, ia adalah petanda berus gigi perlu ditukar. Jangan membiarkan kanak-kanak memberus gigi mereka sendiri tanpa selian ibu bapa. Yang terakhir, ibu bapa perlu memastikan gigi anak mereka bersih dan tiada plak yang berwarna putih dan kuning melekat di permukaan gigi, terutamanya pada kawasan yang berdekatan dengan gusi. Kalau ada plak ataupun kotoran, boleh gunakan sedikit lapisan ubat gigi dan gosok secara perlahan-lahan di bahagian dalam dan luar setiap gigi untuk membuang plak dan kotoran kepada gigi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan hai semua. Hari ni saya nak bagi tips tentang penjagaan gigi susu kanak-kanak, iaitu jangan membiasakan bayi menghisap jari semasa tidur. Sebab apa tahu? Sebab banyak keburukan jika bayi ni kerap menghisap jari. Keburukan yang pertama ialah gigi hadapan bayi mungkin akan bergerak ke hadapan atau lebih ke belakang. Ia bergantung kepada kedudukan jari dalam mulut. Yang seterusnya ialah berlaku kekucar-kaciran dalam kedudukan gigi. Ketika bayi ini menghisap jari, pipi kanan atau pipi kiri akan menghimpit rahang. Jika ini dilakukan secara berterusan, rahang ni boleh mengecut dan menjadi sempit. Lalu akan berlaku kekucar-kaciran dalam kedudukan gigi. Yang terakhir ialah kanak-kanak mungkin akan sedikit pelat apabila bertutur. Occlusion atau boleh diringkaskan sebagai hubungan gigi atas dan gigi bawah apabila dirapatkan ketika menggigit.
Dalam occlusion yang normal, gigi hadapan atas akan menindih gigi hadapan bawah kira-kira 2 hingga 4 mm supaya hanya separuh dari gigi hadapan dan bawah yang akan kelihatan. Namun, jika tabiat menghisap jari ini diamalkan secara berpanjangan, jari yang dihisap akan menekan gigi ke dalam secara berpanjangan yang akan menyebabkan gigi hadapan dan gigi bawah menjadi jarang dan tidak akan lagi menindih. Pada tahap ini, bayi mungkin akan sedikit pelat apabila bertutur, terutamanya ketika menyebut beberapa huruf S dan F. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum and hi. Nama saya Siti Nur Ashraliana binti Murad. Hari ini saya akan menerangkan tips penjagaan gigi susu anak. Tips yang keempat ialah lap sisa susu pada gigi kanak-kanak tersebut. Tabiat anak minum susu dengan menggunakan botol susu adalah salah satu punca kepada kerosakan gigi susu mereka. Lebih membimbangkan apabila mereka minum susu dengan menggunakan botol susu sehingga tertidur dan gigi susu tidak dibersihkan. Tempoh sisa susu yang terlalu lama melekat pada gigi susu anak akan menyebabkan gigi susu cepat rosak, terutamanya pada gigi depan bahagian atas. Jika anak anda tertidur semasa minum susu dengan menggunakan botol susu, angkat bibir anak dan lap sisa susu pada gigi mereka. Sekurang-kurangnya, cara ini dapat mengurangkan kuantiti sisa susu yang terlekat pada gigi dan mengurangkan kadar kerosakan gigi mereka. Seterusnya, secara berangsur-angsur, ajar anak minum susu dengan menggunakan cawan kanak-kanak yang bermuncung di bahagian hadapan dan seterusnya beralih kepada cawan biasa bagi mengurangkan serta menghentikan tabiat minum susu dengan menggunakan botol susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar binti Ishak akan melanjutkan penerangan mengenai tips yang kelima, iaitu guna ubat gigi apabila anak sudah mula meludah. Untuk usia kanak-kanak di bawah umur 3 tahun, jumlah saiz ubat gigi yang diperlukan adalah seperti sebutir beras. Manakala untuk kanak-kanak di atas usia 3 tahun, jumlah saiz ubat gigi yang diperlukan adalah seperti sebesar kacang pink. Ibu bapa hendaklah memastikan kanak-kanak tidak menelan ubat gigi kerana jika banyak jumlah ubat gigi yang ditelan, kelak akan menyebabkan terdapatnya tompok-tompokan putih yang dipanggil sebagai fluorosis pada gigi kekal mereka. Dan ibu bapa juga hendaklah memilih ubat gigi yang berfluorida untuk kanak-kanak kerana gigi kanak-kanak akan menerima kebaikan fluorida, iaitu menguatkan enamel gigi serta mencegah karies. Karies itu adalah gigi berlubang. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.